Ini Rick. Ombak setinggi 30 meter sedang menuju ke arahnya. Dia duduk di pantai bawah teduhan pokok palma sambil mengunyah nanas. Segalanya bagai terhenti dalam postcard. Matahari, laut, orang berbaju renang. Namun pada suatu ketika, semuanya berubah. Laut mula surut dengan pantas, menampakkan dasar laut. Dalam air hanya tinggal ikan-ikan terkapai-kapai dan payung yang tenggelam. Rick mengangkat kepala, melihat burung camar terbang jauh ke pedalaman pulau. Kemudian seekor anjing yang tadi berbaring di kaunter bar, tiba-tiba berdiri lalu turut melarikan diri dari pantai. Rick teringat, situasi begini berlaku sebelum tsunami. Laut surut, bermakna ia akan kembali tidak lama lagi. Orang-orang sekitar tersenyum, ada yang mendekati air dengan telefon, kanak-kanak bermain ikan, tiada siapa faham apa yang terjadi. Rick bangun dan melihat sekeliling, bangunan tinggi terdekat, sebuah hotel konkrit 6 tingkat, 3 minit lari. Dia berpaling ke arah orang lain dan menjerit supaya lari, namun kebanyakan tidak mendengar. Ada yang memutuskan untuk kekal demi swafoto. Rick meluru dan berlari. Asfal panas, botol pecah di kaki, jeritan. Dia sampai ke tangga dan mula memanjat. Di belakang, dengungan kedengaran seperti kereta api, tapi itu air. Rick naik ke tingkat 4. Dia menjenguk ke tingkap. Di kejauhan, dia nampak ufuk. Di mana laut dulu, kini dinding gelap. Dinding itu bergerak ke pantai dengan kelajuan mengerikan. Ini tidak seperti dalam filem. Tsunami ialah jisim air besar, merebak sepanjang garis pantai. Ia bergerak terus seperti dinding padat, menyapu semua yang ditemui. Pokok palma membengkok, bumbung tercabut. Air melimpah jalanan dengan pantas dan yakin. Dalam sesaat, seluruh tingkat bawah dinaiki air. Kemudian tingkat kedua, gegaran bertambah kuat. Tingkap kaca di tingkat bawah pecah akibat tekanan. Rick berpaut tiang balkoni. Hentaman kuat mengumbannya ke air, sempat menarik nafas dalam. Air itu pusaran maut ranting, serpihan bangunan, perabot, kaca. Rick dihempas, dipukul, diputar, keliru arah dalam gelap. Badannya dihimpit, telinga tersumbat tekanan. Tidak mampu berenang keluar, dia berpaut sekuat hati. Rick terhumban ke permukaan, namun seketika. Gelombang kedua menyusul, mengisapnya semula ke bawah. Di air, dia bertembung kereta, lalu berpaut pada tilam lembut dari rumah musnah. Rick berpaut erat, menggenggam dengan gigi dan tangan agar tidak lemas. Rick dihanyutkan melalui jalan musnah, melepasi mayat dan puing. Sekeliling bising kelabu, dia nyaris tidak dengar suaranya. Apabila air akhirnya surut, Rick jatuh ke atas bumbung bangunan yang separuh musnah. Apa yang menahannya hanyalah sebatang pokok yang tersangkut pada papak konkrit. Rick memeluknya dan hanya tergantung, tidak mampu bergerak. Di bawahnya terhampar lautan sampah, paip berpintal, beg basah, cadar berdarah. Semuanya senyap, hanya air yang menitis dari bumbung jatuh ke dalam keheningan. Rick masih hidup, tetapi hampir kehabisan tenaga. Tsunami terjadi akibat gempa bumi. Apabila plat gergasi di dasar laut bergerak, air di atasnya menerima tolakan kuat lalu mula bergerak. Di laut lepas, ombak mungkin setinggi setengah meter, tetapi ia bergerak selaju kapal terbang. Di pantai, tempat dasar laut cetek mendadak, ombak memampat dan membesar. Itulah sebabnya laut surut dulu sebelum melanda, ia seperti tarikan nafas. Dan kemudian, hembusan nafas yang membawa maut. Kebanyakan orang mati bukan kerana ombak itu sendiri, tetapi kerana kejahilan. Mereka mengejar barang, kembali untuk telefon, pergi ke air untuk bergambar atau terpaku dalam kejutan. Mereka ada 3 minit, tetapi mereka mensia-siakannya. Yang terselamat ialah mereka yang segera faham apa yang berlaku, berlari dan naik ke tempat lebih tinggi. Mereka yang tidak teragak-agak. Rick terselamat kerana dia mempercayai matanya sendiri. Tempat paling selamat adalah bangunan bertingkat kukuh. Bukan kafe, bukan bot, bukan pokok palma. Kadang-kadang orang terselamat di atas serpihan rawak, rakit, pintu, tilam. Tetapi itu hanyalah nasib. Rick ada luka, lebam dan seluruh badannya sakit. Dia hampir tidak bernafas, tetapi dia hidup. Beberapa jam kemudian, helikopter melihatnya dan tali diturunkan kepada Rick. Dia berpaut dan naik ke udara. Di bawahnya terbentang pemandangan zon bencana, jalan raya hanyut, kereta di pokok, bot di bumbung, rumah menjadi sampah. Hanya bangunan konkrit yang jarang ditemui yang terselamat. Rick terselamat, hari ini dia bernasib baik, jadi sokong dia dengan langganan.